Group Satisfaction yang merupakan kumpulan sasar yang menjadi sasaran kepada bidang tugas kita. Ini dia inovasi. Makna kita lakukan penambahbaikan, the process to be creative, innovative. Hasilnya ialah level of public happiness ataupun public satisfaction yang dapat kita lonjakkan ataupun sekurang-kurangnya kita tingkatkan. Kalau kita lihat dalam konteks keseluruhannya, traditional sources of growth, tanah, labor dan capital, dana, sudah sampai ke peringkat maksima ataupun kengkangannya. Saya malam tadi baru balik dari Sarawak. Di Sarawak pun sudah sampai ke peringkat di mana Ketua Menteri Sarawak beritahu saya tidak ada tanah nak beri kepada sektor swasta sekarang. Lebih kurang begitulah. Sebab saya nak utamakan kepada rakyat. Maknanya dah, kalau negeri yang terbesar di Malaysia pun dah tak ada tanah lagi untuk dibangunkan secara komersial besar-besaran, kecuali industrial estate dan sebagainya, sudah tentu land sebagai satu input kepada penjanaan kekayaan negara tentu ada hadnya. Dan kita sudah sampai hampir ke maksimanya. Yang kedua, kalau kita sebut tentang labor, tenaga buruh, macam mana kita nak sampai status high income nation? Kalau high income nation, definisinya pendapatan kita pun mesti high income. Tapi kalau kita terus bergantung kepada pekerja asing yang menyebabkan kita punya level of wages kita terlalu rendah, apa berlaku? Berlaku tidak ada insentif untuk kita meningkatkan kedudukan kita dari segi technological value chain, melakukan inovasi, melatih pekerja-pekerja kita supaya dapat penguasaan kemahiran yang lebih tinggi. Semuanya ini akan membolehkan kita membayar upahan dan gaji yang lebih tinggi. Sebab itulah modal itu mesti kita lihat semula. Low income is not the right model. Tetapi high income and high productivity is the right model for Malaysia. Sebab itulah kita mesti tekankan perkara ini. Productivity, inovasi. Baik, kalau kita nak bergantung kepada sumber hasil masuk negara, minyak gas pun ada, orang sebut is a finite resource. Ada hadnya. Satu hari akan pupus. Kalau tak pupus pun dia akan berkurangan. Kalau kita tak buat persediaan hari ini, kita tidak menambahkan daya saing kita, kita akan mengalami tekanan satu hari nanti. Tekanan di mana kita terpaksa berdepan dengan realiti baru, bahawa apa yang kita telah bergantung selama ini, penggantungan kita, tidak boleh lagi kita harap sebagai sumber kekayaan negara. Sebab itulah kita perlu mencari new sources of growth. New sources of growth ini bukan saja dalam konteks sektor swasta peranannya, tapi kita nak juga sektor awam menekankan peningkatan produktiviti dan inovasi. Saya dalam hal ini ingin menyarankan supaya measurement productivity ini dibuat untuk perkhidmatan awam secara objektif dan menyeluruh. Saya ingin mencadangkan supaya JPA dan Perbadanan Produktiviti Malaysia ataupun MPC membuat satu
kajian produktiviti yang menyeluruh berdasarkan pada metodologi yang tepat dan objektif dan membuat penilaian produktiviti perkhidmatan awam supaya kita tahu where do we stand dari segi produktiviti. Kalau kita tahu produktiviti kita hari ini, kita akan lebih faham apa yang boleh kita lakukan ke depan. Kita tak sebut secara umum saja, secara rambang. Tapi kita tahu secara spesifik. Hari ini, produktiviti kita sekian banyak. Hari esok, tahun depan, apa yang boleh kita lakukan untuk mencapai produktiviti yang lebih tinggi. Tapi mesti ada yardstick ataupun measurement yang objektif. Sehubungan dengan ini, saya tahu bahawa amalan kita selama ini, tiap-tiap tahun, kita tengok bajet. Ini traditional approach kita. Kita tengok bajet yang diluluskan, kementerian mana yang menghabiskan bajet sepenuhnya, bagus, kita kata. Maknanya, kriterianya, habiskan peruntukan. You finish your allocation, then you're considered a good performing ministry. Tapi apakah itu absolute kriterianya? Kenapa kita tak challenge ourselves? Kita boleh mencapai objektif kita. Kita boleh mencapai KPI kita. Tetapi kita boleh mengurangkan perbelanjaan jua. We have never challenged ourselves. Sebab apa? Sebab kalau kita jimatkan perbelanjaan, the balance masuk balik consolidated fund. Treasury dapat balik. Bila Treasury dapat balik, operating ministry kata, tak berbaloi, dia kata. Aku kerja kuat-kuat ni, jimat duit, balik consolidated fund. Tak nampak pun penjimatan itu. Tak dapat merasai penjimatan itu. Oleh itu, dalam MAPA pada kali ini, saya ingin mencadangkan satu kaedah baru. Kalau mana-mana kementerian jabatan boleh menjimatkan perbelanjaan, sebahagian daripada penjimatan itu akan kita pulangkan balik kepada jabatan ataupun kementerian berkenaan. Apa kaedahnya? Saya minta KSN dengan JPA bincang dengan KSU, ketua-ketua pengarah dan penjawat-penjawat awam, termasuk juga QPAX, bincang. Tengok macam mana. Apanya kaedah. Katalah tahun ini Kementerian Pendidikan menjimatkan 1 bilion. Boleh kita pulangkan balik 1 bilion ke? Sebahagian daripada 1 bilion ke? Apa kaedahnya? Ataupun kita nak hadkan kepada OE ke, DE ke? Inilah persoalan-persoalan yang saya tak boleh jawab lagi. Saya tak berani nak beri satu formula. Melainkan kita telah buat pencambahan fikiran, workshop ataupun lab secara intensif cari satu formula yang terbaik. Tapi prinsipnya kita mesti memberi insentif kepada kementerian jabatan kerana mereka sudah lebih efisien dalam menjalankan tugas dan kerja mereka. Mereka telah jimatkan peruntukan kerajaan, patut they should be rewarded. Mereka patut diberi penghargaan. Bukan disebut tetapi diterjemahkan. Supaya mereka boleh laksanakan tahun hadapan program-program yang menjadi program yang mereka fikir patut dilaksanakan. Ataupun kita nak beri insentif pada pegawai, saya terbuka. Sebab selama ini kita ada macam-macam. Menegak, melentang, menyarap je belum lagi. Tapi semuanya tak boleh nampak je tak ke mana juga. Sebab too much subjectivity dalamnya.
It is a big bureaucracy. 1.6 juta ni. Macam mana nak buat penilaian saja objektif? Ini jadi kesukaran dalam mana-mana birokrasi. Tapi saya terbuka. Kalau ada cadangan lain, kaedah lain, kita nak reward pegawai, penjawat awam kerana mereka bekerja lebih bersungguh-sungguh, high performance, a culture of high performance. Macam mana kita nak incentivize high performance? Tapi mesti buat secara objektif. Ini yang jadi masalahnya, terlalu banyak unsur subjectivity. Sebab apa juga sistem, kaedah yang kita terima pakai selama ini, ianya tidak mencapai objektifnya yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebut dalam bajet 2015, keseimbangan antara capital economy dan people economy. Saya ingin perkhidmatan awam kita berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik dan efisien kepada rakyat. Dan saya melihat beberapa kejayaan, umpamanya Jabatan Immigration, di mana tempoh pemrosesan pengeluaran pasport baru kini hanya mengambil masa 1 jam berbanding dengan 3 bulan sebelum ini. Ini kekalkan ini 1 jam. Dan bila saya turun meresmikan UTC, saya tanya orang ramai, mereka mengesahkan. Ini bukan laporan yang dihantar pada saya saja, tapi saya telah cek, memang benar 1 jam boleh dapat pasport baru. Ini satu pencapaian yang baik, sangat baik. One Malaysia, one call center, one more, 24 jam. Itu pun satu kejayaan yang boleh kita banggakan. Ketiga, pusat latihan satu Malaysia. 346 institusi latihan awam. Sekarang ini kita gabungkan supaya kita kongsi segala fasiliti yang ada. Tidaklah dia milik satu jabatan, tapi kalau ada ruang, kita akan kongsi dengan jabatan yang lain. Pusat Transformasi Bandar, UTC dan RTC juga berjaya. Kebetulan saya baru balik dari Sarawak. Saya nak sebut di sini, banyak juga yang kita beri kepada rakyat yang sebenarnya merupakan perkhidmatan antara terbaik di dunia, tapi kosnya terlalu rendah. Pusat Jantung Umum, Hospital Umum Sarawak, hanya mengenakan hanya RM5 saja bagi mendapatkan rawatan jantung. Manakala bayaran hanya RM3 untuk 1 malam bagi pesakit yang masukkan ward. RM3, not even $1. Bagi open heart, pembedahan open heart, dikenakan charge sebanyak RM500. Open heart surgery, termasuk bypass, RM500. Kalau hospital swasta berpuluh-puluh ribu, 60, 80 ribu. Kerajaan, hospital kerajaan, RM500. Dan kita lihat banyak yang 20,000 pesakit luar dan 2,000 pesakit ward dah dapat. Saya boleh buat contoh yang lain. Putrajaya Hospital pun di sini, dia punya kadar charge dia begitu rendah sekali. Ini semua adalah sumbangan kerajaan kepada rakyat dan juga kepada penjawat-penjawat awam. Inilah kisah-kisah yang mesti kita paparkan pada rakyat, supaya rakyat akan menilai ini kebaikannya. Jangan kita momok GST. Hasil negara itu kita pulangkan balik pada rakyat. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta bahawa kita terus melakukan dengan bersungguh-sungguh. Kebetulan tahun sudah kita telah ditimpa dengan musibah banjir,
Kita pula dengan gempa bumi yang tak berkesudahan dengan dia punya aftershock sampai hari ini. Saya nak sebut di sini bahawa ramai penjawat-penjawat awam telah membuat kerja-kerja penyelamat, pemulihan yang menyambung nyawa dalam malapetaka dan musibah seperti ini. Saya nak sebut Angkatan Tentera, Polis, Bomber, mereka yang penjawat awam di hospital, doktor, rela, ramai lagi. The unsung heroes. Dalam mapa ni eloklah saya menghargai. Bukan senang. Saya diberitahu, saya selalu naik helikopter. Nak bawa helikopter sampai 10,000 kaki. Tinggi je. Nak mendaratkan helikopter dengan angin melentang, dengan apa cuaca kabus. Memang menyambung nyawa. Inilah penjawat-penjawat awam yang telah sanggup melakukan kerja-kerja yang luar biasa. Yang patut kita menghargai dalam majlis seperti ini. Bukan saja Malim Gunung, tapi mereka inilah juga the unsung heroes di belakang tabir yang patut kita beri penghargaan. Saya nak sebut di sini mungkin beberapa perkara. Pertama, saya minta kita jangan buat business as usual. Kita mesti melakukan perubahan minda kita dan lihat pada cara-cara yang lebih baik yang boleh kita lakukan. Saya juga tidak mahu kita bergerak dalam silo masing-masing, dalam lohong masing-masing. Kita hendaklah buat kerjasama across ministries. You have to transcend boundary. Kita tak nak boundary management. This is my turf. That is your turf. You don't come into my turf. You come to my turf, I will shout at you. Ini kita nak. Kalau kita boleh adakan kerjasama across the board. Jadi kerajaan kita lebih berkesan, khidmat kita. Multitasking. Bagus juga, tapi bukan semua yang setuju. Bukan semua setuju multitasking, tapi kita cuba. Kita cuba. KSN cuba nak buat. Pemandu-pemandu kita buat multitasking. Tapi mereka tak berapa setuju lagi. Sebab apa? Pemandu kita hantar kita pagi. Lepas itu, apa yang dia buat sampai kita balik? Apa yang dia buat? Dia berceloteh. Dia cerita pasal bos dia. Apa dia? Dia gap 8 jam, 6 jam. Tak ada kerja lain. Boleh buat multitasking, tapi mereka tak berapa setuju. Ini kita cuba pujuk mereka. Buat multitasking. Mungkin QPAX boleh bantu dalam hal ini. Multitasking. Sebab bila multitasking, kita boleh bagi insentif pada dia. Dia boleh dapat pendapatan yang lebih. Inilah inovasi-inovasi yang patut kita fikirkan. Saya nak sebut di sini, saya tak nak sebut RNK 11, detail semua kita dah tahu ya. Kita dah tahu apa terasnya, tadi pun dalam video dah ada dan sebagainya. Saya nak sebut di sini satu saja ya. Saya hendak supaya mulai 1 Januari, we are ready to take off. Saya tak nak masuk tahun depan, tunggu bulan Julai, baru nak laksanakan. Kita kena buat preparation, persediaan lebih awal lagi. Supaya come 1 Januari, RNK 11 berada dalam keadaan boleh dilancarkan sepenuhnya. Sebab inilah pusingan terakhir. Inilah lonjakan terakhir sebelum kita sampai ke ambang negara maju. Jadi kita mesti membuat persediaan execution system, plan or execution yang lebih berkesan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah beberapa prinsip yang saya nak sebutkan di sini mendasari segala impian kita. Saya harap kita ni dah angkat sumpah tadi,
kesetiaan, solidariti, amanah dan sebagainya. Satu saya nak sebut. Tolong jaga rahsia kerajaan. Ini sehari dua ni nampak kebocoran berlaku. Tolong jaga rahsia kerajaan. Sebab mana-mana kerajaan pun mesti jaga rahsia kerajaan. Kalau kita belum sedia buat pengumuman, jangan bocor.